don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Mak Adam tentang isu pendedahan Syamsul Iskandar. Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat masyarakat ini ni. Pakatan Bagan Datuk membunuh demokrasi, kata PAS Perak. Saya baca sikit. PAS Perak menganggap pengakuan Syamsul Iskandar makin mengenai apa yang berlaku pada malam Bursa PRU ke-15 di Bagan Datuk sebagai detik kematian demokrasi. Kita mari dengar respon jawapan daripada Datuk Long Mak Adam. Dia akan kita komen macam biasa. Ada yang tegang pun. Habis kuat yang tegang ni orang yang marah dengan Datuk Zahid. Sebab hari ni Datuk Zahid ni banyak menyusahkan orang. Kan? Dia menyusahkan Muhyiddin Yassin, dia menyusahkan Hamzah Zainuddin. Daripada dulu hidup jadi Perdana Menteri, ada yang dapat jadi duta makan gaji buta, kan? Ada yang dapat jadi Menteri Dalam Negeri, boleh bagi minyak masak dan sebagainya pada anak, kan? Sekarang dah jadi kluster mahkamah, anak dah diheret ke mahkamah, kan? Bila masa Azmin Ali pula mungkin akan diheret ke mahkamah. Betul tak? Betul. So Datuk Zahid ni banyak menyusahkan dia orang ni lah, kan? Peluang dia orang nak berkuasa balik, nak menikmati jana wibawa, nak menikmati hasil daripada sumber judi, hilang sekelip mata. Daripada orang yang diagung-agungkan dalam setiap majlis-majlis rasmi, tiba-tiba kena turun naik mahkamah. Siapa tak sakit hati? Betul. Baik, berkenaan dengan setiausaha politik kanan PMX, iaitu Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, berhubung dakwaan keputusan atau keputusan pada malam PRU ke-15, beliau mendakwa ada sedikit campur tangan daripada PMX. Dan saya ingin bertanyakan, betul ke ada perjanjian yang dibuat di antara Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dan juga PMX tentang penubuhan kerajaan perpaduan sebelum atau keputusan PRU pada malam PRU 15 itu? Pertama sekali, saya dengar juga apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Syamsul Iskandar. Kan? Beliau mengatakan pada malam pengiraan undi, selepas pilihan raya. So, apa yang berlaku selepas pilihan raya tu sudah pastilah bila kita dah tahu keputusan pilihan raya di tempat-tempat lain. Kan? Beliau pun sendiri mention dah sampai pukul berapa pagi? 3 pagi. So, di tempat lain semua dah habis kira. Betul. So, biasanya sebelum habis kira tu kita dah ada kita punya percaturan apa yang bakal berlaku. BN yang sepatutnya boleh menang banyak akibat daripada kita dah berhadapan dengan sabotaj dalaman, pengkhianatan daripada pemimpin-pemimpin dalam BN sendiri yang pro kepada Perikatan Nasional. Kita dah boleh baca dah pada ketika tu di kita punya war room. Tak sampai tengah malam pun kita dah tahu dah berapa kita menang sebenarnya. So daripada situ pun kita dah buat perancangan kita dengan siapa kita nak bersama, kan? Jadi tak timbul soal benda tu dah rancang awal, kan? Kalau benda tu rancang awal, dah pastilah kita masuk pilihan raya umum yang ke-15 bersama dengan PH terus, kan? Tetapi selepas kita begitu yakin kita boleh menang besar, pergi Solo, sama seperti di Melaka, sama seperti di Johor. Itu sebab kita pergi pilihan raya umum yang ke-15 Solo. Kan? Orang pergi Solo ni, orang nak menang dan memerintah secara bersendirian. Tak timbul soal kita ni ada jajaran baru. Tetapi selepas mendapat keputusan yang cukup mengecewakan, kan? Sudah pasti kita fikir tentang masa depan kita. Nombor satu, kita nak bersama Anwar ke? Kita nak bersama dengan Muhyiddin. Sebab ada dua pilihan saja yang ada pada Barisan Nasional. Kita cuma menang 30 kursi. Nak pergi mana? Nak tubuh kerajaan sendiri? Nak jadi pembangkang seorang-seorang? Tak boleh. Tak boleh berlaku. Lebih-lebih lagi, selepas itu, kita tahu bahawa baginda Tuanku, Yang di-Pertuan Agong ke-16,
meminta supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. Dia tak nak ada hang government ataupun kerajaan tergantung seperti mana yang berlaku di Thailand. Maka itu sebabnya bila kita dah nampak kita 30, kita pun dah tahu kita tak ada pilihan. Nak pergi dengan Muhyiddin atau pergi dengan Anwar. Jadi apa yang berlaku selepas keputusan tu dah kita perolehi, itu bukan jajaran baru. Itu adalah apa yang terpaksa kita sesuaikan berdasarkan keputusan. Dan jangan lupa, itu bukan pilihan kita. Pilihan kita, kita nak pentas secara bersendirian. Pilihan Datuk Seri Anwar, dia nak pentas secara bersendirian. Cuma Muhyiddin dia memang tak nak pentas secara bersendirian sebab dia tahu dia tak ada kemampuan untuk pentas secara bersendirian. Itu sebab dia kerjasama dengan kawan-kawan yang merupakan ahli-ahli kabinet pada ketika itu untuk sabotaj UMNO, lemahkan UMNO supaya BN tak boleh pentas secara bersendirian. Maka akhirnya kita akan tarik Bersatu dan PAS untuk bersama dengan kita dan kita tubuh kerajaan. Tapi dia yang akan tentukan siapa Perdana Menteri. Tak habis gini. Okay. Bagi saya jelaskan. Baik. Jadi apa yang berlaku selepas kita dapat keputusan, kita buat itu di atas keputusan yang rakyat buat. Rakyat tak nak bagi siapa pun menang. Rakyat nak kita berpakat. Maka kita berpakatlah. Tapi bila ada dua pilihan, nak berpakat dengan Muhyiddin atau berpakat dengan Anwar, kita pilih dengan Anwar sebab kita dah merasa bagi peluang Muhyiddin, maafkan dia, dia khianat kita, kita terima dia balik. Malah walaupun dia ada 32 kursi, 5 je yang betul-betul atas parti dia, itu pun pinjam logo PKR. Lagi 16 dia curi daripada kita, lagi 9 campur 2 dia curi daripada PKR. Kita bagi dia jadi PM. Last kali dia anyaya pemimpin kita. Dia sumbat Datuk Seri Najib. Dia teruskan usaha mengenakan Datuk Najib. Dia teruskan usaha mengenakan Datuk Zahid. Last kali kita punya duit dia tahan. Dia mainkan kita di Sabah. So, kita ada dua pilihan. Kita pilih yang kurang zalim. Anwar belum pernah kena dengan kita. Maka kita pilih Datuk Seri Anwar. Itu pertama. Yang kedua, kita kena fikir tentang masa depan kita. Kursi yang Bersatu dan PAS menang, 74 kursi ni, ialah kursi UMNO. Kursi yang UMNO tandingi. Kalau kita bersama dengan Bersatu dan PAS, pilihan raya akan datang, 26 kursi yang kita ada tu je lah kita boleh bertanding. Yang 74 kursi kita tak boleh bertanding. Maksimum kita boleh bertanding 29 kursi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, kawasan Melayu. Tapi kalau 29 kursi ni pun, bukan semua UMNO boleh dapat. Kalau dah dari segi prestasi pun, 74 dimenangi oleh PN, kita BN cuma menang 26, yang kawasan Melayu. Sudah pasti daripada 29 kursi itu pun, mungkin kita boleh dapat lagi 5, lagi 6. Jadi kita, kalau dapat 5, ataupun kita dapat 31 kursi, UMNO ada 191 bahagian. So, yang lagi 161 bahagian ni nak buat apa? 160 bahagian nak tutup? Tak boleh lah. Jadi kita dah calculate lebih baik kita bersama dengan Pakatan Harapan. Pertama sekali sebab Datuk Seri Anwar tak pernah anyaya kita. Dia pun salah seorang yang dianyayai oleh Mahathir. Sama seperti Datuk Najib, sama seperti Datuk Zahid. Kan? So kita bagi peluang pada Datuk Seri Anwar. Ya. Okey. Tapi tidakkah ini seolah-olah menidakkan kenyataan bahawa tertubuhnya kerajaan perpaduan ni adalah kerana titah yang di Pertuan Agong? Sebelum titah yang di Pertuan Agong, kena tahu bahawa keputusan ini berlaku. Titah agung itu berlaku kerana titah rakyat dulu. Rakyat yang telah membuat keputusan. Kalau misalnya rakyat buat keputusan, memberikan sokongan padu kepada Barisan Nasional. Barisan Nasional menang. Lebih simple majoriti. Baginda tuanku hanya ada kuasa untuk memilih siapa menjadi Perdana Menteri yang dia percayai mendapat sokongan majoriti daripada lebih daripada separuh ataupun simple majoriti yang BN dapat. Tetapi disebabkan rakyat memutuskan tak bagi sesiapa, maka baginda tuanku mencadangkan supaya
diwujudkan kerajaan perpaduan. Tapi malangnya pada ketika itu, cadangan itu diutarakan kepada parti Melayu yang terbesar terlebih dahulu. Iaitu Perikatan Nasional. Kena tahu juga kenapa dia suruh Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan. Dengan harapan kalau Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ada 74 kursi. Pakatan Harapan ada 82 kursi. Kan? Campur dua-dua ni, akan ada 156 kursi. Daripada 156 kursi ni, 103 orang Melayu Islam. Hanya 53 bukan Melayu, bukan Islam. Maknanya, tengok jauhnya pemikiran baginda tuanku ni. Dia nak melihat supaya orang Melayu kuat, Islam kuat dalam negara ni. Tapi di dalam jiwa Muhyiddin, dalam jiwa Haji Hadi, sekelumit pun tidak memikirkan soal nak memertabatkan Islam, memertabatkan Melayu ni. Maka dia tolak mentah-mentah. Akhirnya, BN terpaksa bergabung dengan PH. Campur dengan kawan-kawan lagi semua sekali 18 parti, kita ada 148 ngam-ngam. Mana lagi banyak? 148 dengan 156. Banyak 156. Lebih kuat 156. Tetapi dari segi jumlah ahli parlimen Muslim, yang Muslim ni hanya lebih sikit daripada separuh. Tetapi kalau Perikatan Nasional ada fikir pasal Melayu Islam, kita ada 2/3 Melayu dan Islam. Hari ini mereka nak cerita mereka membela Islam. Mereka nak cerita Islam terancam. Siapa punca dia? Mereka lah puncanya kerana memikirkan tentang diri sendiri. Politik diri sendiri. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri. Itu je. Sebab dia dah rasa nikmat bila jadi Perdana Menteri. Special draw daripada 8 kali boleh naik jadi 22 kali. Kan? Rang undang-undang Hudud ke RUU 355 ke semua boleh ditong sampahkan. Kan? Projek yang patut bagi bantuan pada Bumi Putra Jana Wibawa last kali dapat kat Tokeh Cina juga. Kan? Kawan Muhyiddin Tokeh Prabot yang tak ada kena-mengena pun dengan agenda Melayu. Ini realiti dia. Tapi masalahnya orang Melayu ni masih tak boleh pick up lagi benda ni. Tak nampak lagi realiti depan mata. Okey. Tapi tidakkah kenyataan Setpol PMX ini, Datuk Seri Syamsul Iskandar ini mencalar imej PMX yang ketika ini dia sangat tinggi dengan dasar-dasar ekonominya, dengan dasar-dasar bantuan kepada rakyatnya, dan tidakkah ini seolah-olah cuba menyerang Datuk Seri Presiden UMNO? Saya tak nampaklah yang Syamsul menyerang Presiden UMNO. Saya nampak ini naluri manusia. Kan? Dia dihantar ke situ. Saya cakap terus terang, kalau ada pakatan di antara Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Zahid, dia akan hantar Panglima Tempang je. Lawan Datuk Zahid. Dia tak akan hantar orang level naik Presiden PKR pergi lawan orang yang penting. Orang yang dia paling percayai untuk menentang Panglima UMNO. Betul tak? Betul. Itu jelas menunjukkan bahawa tidak ada perancangan untuk bekerjasama. Dia hantar orang yang paling kuat, paling dia percayai. Setpol dia. Sekarang ni. Kan? Orang yang paling dia percayai. Kita bila hantar Panglima nak pergi bunuh orang, kita hantar yang paling baik. So itu sendiri pun ni. Tapi bagi saya, kenyataan, saya rasa Syamsul pun dah tahulah. Kita dah duduk dalam sebuah kerajaan perpaduan. Memang kita sepatutnya mencari titik persamaan, mengelakkan daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menimbulkan kontroversi, polemik dan sebagainya. Tapi lah, kita ni manusia. Manusia. Kalah sikit itu. Kalah 300 lebih. Ada orang dia boleh terima kalah 300 lebih. Ada orang dia terpaksa terima. Ada orang dia suka tak suka, dia terpaksa telan. Kan? Sebab dia kata tapi undi rosak ada orang 800. Undi rosak 800. Kalau dia buat kiraan semula, belum tentu juga dia menang. Betul tak? Tapi bagi saya inilah, siapa pun kalau kalah tipis tu, dia mesti ada rasa tekilan, dia ada rasa dia patut boleh menang dan sebagainya. Kan? Ini normal lah, ini naluri manusia lah.
Cuma kalau boleh berhati-hati. Sebab bila kita silap bercakap ni, zaman sains dan teknologi ni, zaman internet ni, setiap apa yang kita cakap, walaupun kita audien kita ni geng PKR juga, last sekali akan keluar pergi ke audien UMNO. So jangan buka ruang untuk wujud satu polemik baru, kan? So kita tersilap cakap, niat kita mungkin taklah jahat, Mungkin hanya nak berkongsi untuk mendedahkan seolah-olah ada penipuan berlaku. Mungkin niat tu nak beritahu aku patut menang, kan? Tapi kita secara tak sedar, kan, apa yang kita cakap tu, Ratu Naga ni tunggu je. Naga kan dah menjadi tunggu satu je isu. nak mengenakan kita. Tengok ni bukti ada berlaku penipuan dan sebagainya. Menjadi mainan-mainan politik di sebelah sana. Benda ni kena hati-hatilah, sebelum kita mengeluarkan sebarang kenyataan. You got to be careful, kan? Kena hati-hati. Itu je lah. Okey, baik. Kita selesai untuk isu dakwaan Datuk Seri Syamsul Iskandar Mahmud Akil ni. Apa yang kita boleh harapkan adalah dengan pencerahan dan penerangan daripada Datuk Lokman Adam, semua pihak sepatutnya meredakan ketegangan. Sekiranya ada. Juga kita, saya rasa tak ada yang tegang pun. Habis kuat yang tegang ni orang yang marah dengan Datuk Zahid. Sebab hari ni Datuk Zahid ni banyak menyusahkan orang, kan? Dia menyusahkan Muhyiddin Yassin, dia menyusahkan Hamzah Zainuddin. Daripada dulu hidup jadi Perdana Menteri, ada yang dapat jadi duta makan gaji buta, kan? Ada yang dapat jadi Menteri Dalam Negeri, boleh bagi minyak masak dan sebagainya pada anak, kan? Sekarang dah jadi kluster mahkamah, anak dah diheret ke mahkamah, kan? Bila masa Azmin Ali pula mungkin akan diheret ke mahkamah. Betul tak? Betul. So Datuk Zahid ni banyak menyusahkan dia orang ni lah, kan? Peluang dia orang nak berkuasa balik, nak menikmati jana wibawa, nak menikmati hasil daripada sumber judi, hilang sekelip mata. Daripada orang yang diagung-agungkan dalam setiap majlis-majlis rasmi, tiba-tiba kena turun naik mahkamah. Siapa tak sakit hati? Betul. Baik. Kita saya baca detail lagi. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berkata dia terkejut dengan dakwaan dibuat seusaha politik kanan kepada Perdana Menteri itu. Tidakkan Anwar mengarahkan agar kiraan semula tidak dibuat dalam keadaan pertikaian yang sangat munasabah adalah membunuh semangat demokrasi, kata Razman. Kelantuan tuan, benda dah berlaku, kajian apa pada anda dibentuk, sudahlah kita nak mengungkit cerita lama ni. Kita mai menyokong kajian apa pada dapat Ibrahim. Assalamualaikum.